Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iliana Rina binti Rami dari Kursus Parlimen ingin menyampaikan sebuah pengajaran awal yang bertajuk Manfaat Sains dan Teknologi kepada Kehidupan Manusia. Hadirin yang dihormati sekalian, sains dan teknologi dilihat sebagai satu perkara yang prima dalam kehidupan manusia sejak memasuki abad ke-21. Perkembangannya dilihat seperti cendawan tumbuh selepas hujan apabila kos menggunakan teknologi semakin berpatutan dan dikomersialkan sesuai dengan kehidupan manusia. Mungkin kehadiran teknologi pada zaman dahulu tidak mempunyai ekosistem yang seimbang untuk disokong. Kini, perkembangan yang pesat diraih malah menjadi perlumbaan antara negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Pelbagai manfaat yang diperoleh kesan daripada perkembangan terhadap kehidupan manusia. Ada juga yang mendatangkan mudarat, tetapi sebagai masyarakat yang berminda kelas pertama, kita perlu membuang yang keruh dan mengambil yang jernih. Oleh itu, wajar untuk kita bincangkan apakah kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Antara kepentingannya adalah memudahkan komunikasi antara manusia. Dalam mendepangi era globalisasi ini, kita dapat berhubung dengan semua manusia di segenap pelosok dunia walaupun berbeza bahasa dengan adanya teknologi. Perbezaan bahasa yang sebelum ini perlu mengambil masa yang lama untuk dipelajari, boleh diselesaikan dalam beberapa saat sahaja. Impaknya, pelbagai ilmu, budaya dan juga perkara-perkara lain dapat dikongsi dan dimanfaatkan bersama-sama. Selain itu, kita juga dapat berhubung antara satu sama lain tanpa mengira masa dan jarak pada hari ini, dan kesannya bukan sahaja pada sektor ekonomi, malah mengubah cara sosial masyarakat masa kini. Misalnya, penggunaan aplikasi WhatsApp yang membolehkan kita menghantar mesej atau membuat panggilan video kepada kenalan kita hasil daripada ciptaan teknologi dan penggunaan sains yang dipahami oleh manusia hari ini. Intihannya, perkembangannya membuka ruang komunikasi antara manusia yang tidak pernah dibayangkan pada zaman dahulu. Di samping itu, hasil perkembangannya telah menyumbang kepada kemajuan industri kesihatan secara global. Pelbagai ubat dan rawatan baharu yang dapat dihasilkan bagi merawat pesakit-pesakit yang menghidapi pelbagai jenis penyakit. Ia juga membantu dalam mencegah penyakit-penyakit berjangkit daripada menular dan mengorbankan ribuan nyawa manusia seperti zaman dahulu. Selain itu, kolaborasi antara sains dan teknologi juga menyumbang kepada observasi kesihatan kediri apabila jam tangan pintar berjaya dicipta. Pemakai jam tangan ini dapat melihat kadar degupan jantung yang memberi indikasi kepada tahap kesihatan seseorang individu. Sekiranya setiap individu dapat menggunakan jam ini dan menjaga kesihatan secara sendiri, ia pasti dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Izhamnya, pelbagai manfaat dari sudut kesihatan yang kita boleh peroleh hasil daripada perkembangan sains dan teknologi. Kepentingan lain yang ketara hasil daripada perkembangan sains dan teknologi adalah peningkatan sektor pendidikan. Sebelum ini, pendidikan khususnya di peringkat tersieri menggunakan kaedah yang mengambil masa yang lama kerana pelajar perlu menelaah dan mentafsir buku-buku yang berkaitan untuk menyiapkan tugasan. Tetapi, dengan kemudahan internet, pelajar boleh menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang lebih pantas. Manakala bagi pelajar di peringkat rendah, pendidikan secara interaktif semakin diketengahkan supaya dapat menarik minat pelajar. Ia bukan sahaja memberi kesan terhadap ilmu dan pengetahuan pelajar, malah membantu mereka untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Pada masa akan datang, tiada lagi pembelajaran yang membosankan dan kanak-kanak dapat menikmati ilmu dan pengetahuan dalam bentuk yang mereka sukai. Justifikasinya, dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, maka pendidikan dapat ditambah baik dan memberi kesan yang positif serta efisien kepada masyarakat. Pada waktu yang sama, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dapat direalisasikan dengan perkembangan sains dan teknologi. Saban hari, kita disiarkan dengan berita bencana alam yang menimpa kawasan tertentu seperti pembakaran hutan semula jadi, tanah runtuh, banjir kilat dan ribut yang luar biasa. Para saintis telah pun menyatakan sejak beberapa tahun dahulu bahawa ekosistem dunia
menjadi tidak seimbang kerana ketamakan manusia mengejar pembangunan tanpa memikirkan kesannya. Perindustrian, pembuangan sampah dan pelbagai lagi masalah yang menyumbang kepada pemanasan global serta efek rumah hijau yang mengganggu ekosistem bumi. Maka, sains dan teknologi adalah penyelamat kepada spesies manusia jika ingin terus menetap di bumi ini. Tuntasnya, perkembangan sains dan teknologi dalam mengekalkan khazanah alam yang kita miliki hari ini demi masa hadapan kerana generasi hari ini hanyalah menumpang sumber dan khazanah yang dimiliki generasi akan datang. Kesimpulan kepada perbincangan di atas, sains dan teknologi adalah komponen yang mustahak dalam kehidupan manusia serta memainkan peranan yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sinergi antara dua komponen ini dapat membawa ketamadunan manusia ke satu tahap yang lebih tinggi. Persis kata peribahasa Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Namun begitu, dalam mengejar kemajuan, diharapkan usaha untuk memastikan ia dimanfaatkan oleh segenap pelusuk manusia tanpa mengira darjat atau latar belakang juga diberi perhatian. Masih banyak negara yang ketinggalan dari segi aplikasi sains dan teknologi. Sekiranya sains dan teknologi tersebut penting untuk kebajikan manusia seperti penghasilan air bersih dan pertanian yang efisien, maka ia wajar disokong serta diberikan secara percuma atas dasar kemanusiaan. Semoga sains dan teknologi menjadi komponen yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan dan bukannya kemudaratan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.